dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan perbezaan antara mikroskop elektron dan juga mikroskop cahaya. Dalam video yang sebelum ni kita dah lihat bahawa jirim dia bukan sahaja boleh mempunyai sifat zarah seperti yang kita lihat dalam kehidupan kita, tetapi jirim juga boleh mempunyai sifat gelombang. Okey, dan dia bila dia mempunyai sifat gelombang maka dia akan mengalami fenomena-fenomena yang kita dah belajar seperti interference, pembelauan, pantulan dan pelbagai lagi. Okey, jadi apa kegunaan apabila jirim ini mempunyai sifat gelombang? Salah satunya adalah mikroskop elektron. Jadi elektron kita tahu daripada pembelajaran kita berkenaan dengan bab-bab yang sebelum ini, elektron ni kita andaikan seperti sebuah zarah yang mempunyai cas negatif. Dia mempunyai cas negatif. Jadi kita mungkin membayangkan bahawa elektron bila dia berlanggar dengan elektron yang lain, dia akan, sebagai contoh, dia akan tertolak ke belakang, seperti mengikut kita punya prinsip keabadian momentum. Dia akan menjadi perlanggaran kenyal. Jadi ini mungkin andaian kita lah berkenaan dengan elektron, dan memang elektron pun dia ada sifat-sifat zarah dia. Ada sebahagian eksperimen, sebagai contoh kita belajar tentang pancaran termion. Pancaran termion itu kita andaikan seperti elektron ini adalah zarah. Tetapi elektron juga boleh mempunyai sifat gelombang berdasarkan hipotesis de Broglie dan kemudian dibuktikan melalui eksperimen. Jadi apa kelebihan kalau kita gunakan elektron sebagai gelombang? Apa kelebihan bila elektron itu ada sifat gelombang? Maka salah satunya adalah kita boleh gunakan mikroskop elektron. Jadi apa kelebihan mikroskop elektron berbanding dengan mikroskop cahaya yang kita sudah ada ini? Jadi mikroskop ini dia kaedahnya adalah bila kita nak lihat sesuatu sel ataupun sesuatu benda lah. Benda yang kita nak tengok itu, kita punya pembesaran yang kita nak lihat itu, sebagai contoh pembesaran ni adalah berapa kali kita boleh zoom lah, secara bahasa yang mudahnya adalah berapa kali kita boleh zoom. Jadi untuk zoom ni, untuk pembesaran ini, dia bergantung kepada lambda. Dia bergantung kepada panjang gelombang bagi objek, bagi sumber cahaya yang kita gunakan. Jadi untuk mikroskop cahaya, biasanya dia punya panjang gelombang yang kita gunakan adalah sekitar 350 nanometer hingga 700 nanometer. Maksudnya dekat bawah sel kita ini, kita akan ada cahaya yang kita pancarkan masuk ke mata kita dan kita boleh nampak bentuk dia. Tetapi dia terhad kepada lambda dia. Jadi secara ringkasnya, bila lambda kita besar, maka kita punya pembesaran kita akan jadi kecil. Dia ada had dia. Pembesaran akan jadi kecil. Jadi untuk mikroskop cahaya ini, dia biasanya kalau kita boleh besarkan dia, yang paling maksimum pun sekitar 2000 kali sahaja. 1000 ataupun 2000 kali sahaja. Sebab itu kalau anda pergi ke makmal, anda mungkin nampaklah mikroskop ini. Mikroskop biasanya, mikroskop yang ada dekat sekolah itu adalah mikroskop cahaya, yang mana dia punya pembesaran dia sekitar mungkin ada dalam 10 hingga 400, ataupun kadang-kadang mungkin ada 1000, dan kalau yang lebih canggih lagi dia ada 2000. Tetapi elektron, bila kita gunakan elektron, kita gunakan dia punya sifat gelombang dia punya lambda dia, panjang gelombang dia adalah sangat kecil berbanding dengan panjang gelombang bagi cahaya. Jadi kalau kita lihat cahaya, dia adalah 350 nanometer hingga 700 nanometer, ataupun kita tulis dalam bentuk penuh dia, kita andaikan sebagai contoh 700 nanometer. 700 darab 10 kuasa negatif 9, ataupun kita akan dapat, kita lompat 1, 2, kita akan dapat 7 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Jadi ini adalah dia punya panjang gelombang bagi cahaya yang kita dapat lihat. Tetapi untuk mikroskop elektron, dia punya panjang gelombang dia berdasarkan panjang gelombang de Broglie, iaitu lambda bersamaan dengan, cikgu padam dahulu dekat sini, lambda bersamaan dengan H per dengan P. Ini cikgu dah tunjukkan dalam video yang lepas. Anda boleh rujuk semula video tersebut. Jadi elektron ni, kita boleh dapatkan panjang gelombang elektron itu sekitar 1 pikometer. Ingat balik, pikometer itu berapa? 1 pikometer adalah sekitar, ini adalah untuk cahaya, cikgu buat lambda C untuk cahaya, lambda E untuk elektron adalah sekitar 1 pikometer, iaitu 1 darab 10 kuasa negatif 12 meter. 10 kuasa negatif 12. Nanometer 10 kuasa negatif 9. Tapi untuk pikometer 10 kuasa negatif 12. Jadi anda bandingkan 12 dengan 7. Berapa beza dia? Beza dia adalah kalau anda bahagi, anda akan dapat 10 kuasa 5.
ataupun dalam kata lain dia adalah 10,000, okey, 100,000 kali lebih kecil. Maksudnya yang ini 100,000 kali lebih kecil berbanding dengan cahaya. Maksudnya elektron ni, mikroskop elektron, dia boleh melihat, okey, bukan 2,000 tetapi kita tambah lagi 5 kosong dekat belakang ni, jadi kita boleh lihat sampai berjuta kali ganda. Okey, kalau kita letakkan dekat sini 2,000, kemudian kita tambahkan lagi 5 kosong dekat belakang ni, 1 2 3 4 5. Okey, anda tengok berapa ni? 1. Okey, jadi dekat sini kita akan dapat 200 juta kali ganda pembesaran yang kita boleh lakukan kalau kita gunakan mikroskop elektron. Okey, jadi itu kelebihan mikroskop elektron yang mana dia boleh lihat dengan lebih jitu ataupun pembesaran dia lebih besar berbanding dengan mikroskop cahaya. Tetapi elektron mikroskop ini ataupun mikroskop elektron juga dia mempunyai kekurangan dia lah. Okey, kekurangan yang paling ketara adalah dia punya warna dia. Kalau anda perhatikan, mikroskop cahaya dia mempunyai warna yang kita boleh lihat lah. Okey, daripada merah sampailah kepada violet. Tetapi disebabkan elektron ni dia tidak mempunyai warna, maka apa yang kita lihat adalah sekadar hitam putih. Dan setakat carian cikgu dekat internet, cikgu dapati ada orang yang boleh gunakan mikroskop elektron untuk dapatkan warna merah dan juga warna hijau. Jadi setakat itu sajalah untuk video kita kali ini. Kalau ada persoalan tentang beza antara mikroskop elektron dengan mikroskop cahaya, boleh tuliskan di ruangan komen di bawah. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang.